Menurut Ketua Unit Hadis di Institut Kajian Hadis dan Akidah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Dr. Muhammad Hafiz Soroni, berdasarkan fakta sejarah, hadis tidak dibukukan secara rasmi pada zaman Nabi SAW seperti Al-Quran dibukukan. Kebanyakan hadis diriwayatkan secara lisan sehinggalah zaman Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz yang wafat pada 101 Hijrah. Barulah hadis dibukukan secara rasmi. Terdapat jarak tempoh yang jauh di antara zaman Nabi SAW dengan zaman Khalifah Umar ini. Justru di antara tempoh berkenaan, pelbagai kemungkinan boleh berlaku terhadap periwayatan hadis termasuk kesilapan perawi, kekurangan ingatan perawi, periwayatan hadis secara makna serta kesan kemunculan hadis palsu. Maka, adakah disebabkan faktor-faktor ini, seorang ustaz baru-baru ini memukul rata semua hadis dengan mengatakan ilmu hadis dibina atas sangkaan. Individu itu juga mendakwa kita tidak boleh mengatakan Rasulullah benar-benar bersabda secara pasti dan yakin, termasuklah para ulama ahli hadis, kerana mereka menerima hadis itu secara riwayat, sedangkan perawi itu walaupun dia siqah atau adil dan dipercayai tetapi mungkin dia berdusta. Beliau juga menegaskan dalam ceramahnya, kita tidak boleh meyakini satu-satu hadis walau perawinya siqah kerana kita tidak hidup pada zaman Nabi SAW. Malah zaman sahabat pun tidak boleh yakin dengan sesebuah hadis kerana bukan semua sahabat mendengar secara langsung daripada Nabi. Sejujurnya, sebaik saya mendengar ceramah ini, selaku seorang umat Islam yang amat kerdil pemahaman terhadap ilmu hadis, kenyataan ini agak mengganggu dan mengelirukan saya. Persoalan seperti, jika hadis ini bersifat sangkaan, maka ia tidak boleh dijadikan hujah atau pegangan kerana terma sangkaan itu mewujudkan ketidakkeyakinan serta kepastian. Apatah lagi menjadi amalan ibadah. Bagaimana pula dengan Al-Quran? Kerana ia juga sampai kepada kita secara riwayat. Adakah Al-Quran juga bersifat sangkaan? Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Alhamdulillah, 1 jam analisis hari ini akan menjadi pentas pencerahan bagi topik hadis bukan sangkaan bersama dengan sepatutnya 4 panel, namun di saat-saat akhir Dr. Kamilin Jamilin terpaksa menarik diri. Namun kita akan teruskan perbincangan kita pada petang ini bersama dengan 2 panel di studio. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang buat Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, merupakan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir ke analisis. Sama-sama. Dan juga di sebelah beliau akan membawakan Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Ishaq Sulaiman. Assalamualaikum Dr. Ishaq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Doktor. Dan juga di talian Skype tidak saya lupakan yang kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Darul Quran JAKIM, yang kita akan bersama dengan beliau pada sesi blok kedua sebentar lagi. Dan pada hari ini sebenarnya memang saya mengharapkan kita umat Islam menonton dan memahami, anggaplah analisis pada malam ini sebagai kelas hadis kita, agar segala perkara-perkara syubhah yang muncul lepas ini tidak akan lagi mengganggu dan mengelirukan pemahaman kita terhadap hadis, insya-Allah. Jadi mungkin saya mau teruskan kepada persoalan pertama saya kepada Profesor Ishaq. Prof, soalan saya agak panjang agar penonton kita faham sebelum Prof menjawab isu sebenarnya. Sejak kecil kita selaku umat Islam telah dididik dengan pemahaman bahawa hadis sahih adalah hadis yang tiada keraguan dari segi sanad dan perawinya. Hadis sahih menjadi sumber hukum dan panduan dalam ibadah fardu. Hadis sahih juga yang bersambung sanadnya dengan diriwayatkan oleh perawi yang siqah, berintegriti dan dipercayai, sabit atau punya kekuatan hafazan dan tulisan daripada perawi yang sepertinya sehingga ke penghujung sanad, tanpa keganjilan atau syaz dan illah, kecacatan. Malah hukumnya taraf hadis sahih adalah kuat dan wajib beramal dengannya. Maka
Prof Ishak, daripada mana datangnya kepercayaan ilmu hadis dibina atas sangkaan semata-mata? Silakan Prof. Terima kasih Syafinas, sahabat saya Prof Madia, Dr. Ahmad Sanusi dan juga di Skype sahabat saya juga Dr. Muhammad Hafizi daripada JAKIM dan seterusnya semua penonton khususnya pada program analisis di atas tajuk yang begini baik. Baik, secara ringkasnya saya nak sebutkan bahawa yang disebutkan sangkaan tu digunakan istilah zon. Ini perlu kita fahami. Kita biasa dengar husnuzon, sangkaan baik. Kita biasa dengar su'uzon. Ya. Tapi bila seseorang bercakap zon ni dengan hadis dan kemudian dalam bentuk meragukan, ini tidak boleh diterima oleh semua orang Islam yang beriman ketika mana dia membaca Al-Quran, surah An-Nisa contohnya, ayat 49. Saya bacakan sikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Saya ambilkan terjemahan yang terawal ayat ini. Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu yang beriman. Saya stop kat situ. Betul. Baik, di sini sebenarnya bila kita meraihkan ilmu tafsir ataupun ulum Al-Quran itu, sebenarnya kita kena raihkan majoriti ahli sunnah wal jamaah menyebut ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Seperti yang disebut oleh Syafinas tadi. Mutlak ini tidak ada keraguan. Dan ketaatan kepada ulil amri juga satu benda yang dituntut tetapi dengan syarat selagi mana mereka beriman. Itulah penafsiran saya ringkas. Jadi kembali balik pada poin yang kita bincang malam ni. Apabila seseorang tu menggunakan istilah zon atau yang dimaksud sangkaan tadi, maka dia mesti meraihkan kepada ilmu hadis dan usul fiqh. Dia tidak boleh menggunakan zon itu dalam bentuk sampai mensangsikan hadis Nabi SAW sebab Allah suruh kita taat kepada Rasul. Ya. Apakah dia cara kita taat kepada Rasul? Jika kita kena merujuk kepada hadis. Kita merujuk pada rujukan. Bolehkah, ini ada perbincangan yang menarik. Bolehkah kita taat kepada Rasul berdasarkan kepada Al-Quran semata-mata? Tidak mampu. Siapa yang sebenarnya mendatangkan Al-Quran kepada manusia? Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Jadi Nabi Muhammad itu sendiri. Dan Nabi Muhammad telah pun menunjukkan bagaimana cara untuk mengamalkan Al-Quran itu. Jadi di sinilah sebenarnya para sahabat meriwayatkan hadis. Ya. Meriwayatkan hadis. Dan ketika itu tidak ada pembukuan. Sebab Nabi Muhammad hidup. Tidak memerlukan pembukuan. Dan sistem periwayatan ini berjalan. Daripada sahabat sampai tabi'in. Okey, saya nak sebutkan. Namun apabila telah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat juga ramai yang meninggal dunia. Maka di sinilah pada penghujung abad kedua, saya terus pergi kepada poin. Pada penghujung abad kedua dan permulaan abad ketiga Hijrah bermulalah gerakan meragukan untuk meragukan tentang autoriti dan authenticity hadis itu. Okey, meragukan tentang kehujahan dan originality kepada hadis dalam beberapa bentuk. Jadi apa yang disebut oleh ustaz ini yang saya nak sebut tadi yang telah menjadi satu kesan besar. Sebenarnya saya ragui apakah dia merujuk kepada ilmu usul fiqh ketika dia membincangkan kalimah zon. Sebab dalam usul fiqh, sunnah ini confirm diakui sebagai kedudukan yang dianggap sebagai katanya itu dalalah. Ini kalau kita guna istilah ni. Maksud dia pendalilan yang pasti. Sunnah dan juga Al-Quran. Al-Quran dan sunnah itu. Ya. Dan dalam masa yang sama juga, ada ayat Quran yang ditegur sebagai zonniyatu dalalah. Pendalilan yang tidak pasti, tetapi artinya bukan Al-Quran itu tidak pasti. Diberikan ruang kepada oleh Allah beberapa kalimah yang memberikan ruang kita untuk berijtihad bagi memberikan penafsiran. Contohnya ayat yang kita bacakan tentang quru' itu. Ayat 128. Saya ingat tentang bagaimana wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasata quru'. Jadi isteri-isteri yang telah diceraikan tu apabila dia nak berkahwin, dia kena menunggu dalam tiga quru'. Apakah tiga quru' ini? Di situ ada yang disebut sebagai perbezaan. Ada yang mengatakan dia kena bermula dikira, dia kena suci haid dan sebagainya. Artinya di situ ada ruang untuk yang disebutkan sebagai zonudallah. Artinya perbincangan zonudallah itu ada. Dan ini juga diterima.
Jadi macam mana kita dengan mudah membawa kalimah zan ini sehingga masuk kepada keraguan kepada hadis. Ini terlari dan keluar daripada majoriti Ahlussunnah wal Jamaah dan ini berbahaya. Cukup berbahaya. Sebab apa? Nanti orang melihat bahawa hadis ini kembali balik pada cerita yang saya begitu poin kedua ni tadi, bermula keraguan itu berulang balik. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Ya. Sebenarnya kepada Dr. Sanusi, dakwaan seperti perawi itu walaupun dia siqah tetapi mungkin dia berdusta. Bagaimana tuduhan perawi berdusta boleh timbul di saat syarat-syarat hadis sahih amat menekankan perawi yang adil, iaitu orang yang membiasakan diri dengan takwa dan menjauhi perkara-perkara fasik dan bid'ah. Doktor, selain bersambung sanad, mungkin doktor boleh kongsikan syarat-syarat lain hadis sahih dan bagaimana perawi yang siqah dipilih? Baik, terima kasih Puan Finas, sahabat saya ataupun Tuan Guru, Profesor Dr. Ishak, hadirin penonton yang dirahmati Allah. Yang ni kita kembali balik kepada konsep ataupun syarat yang dinamakan hadis tu sebagai hadis yang sahih. Dia ada 5 syarat. Yang pertama ittisal sanad, iaitu syaratnya sanad itu mesti bersambung. Kalau Dr. Ishak ceritakan kepada saya, maknanya betul lah sanad tu bersambung sebab memang saya dengar secara direct daripada dia. Kemudian yang kedua yang paling penting juga sebenarnya adalah adalatur ruwah, iaitu perawi itu mestilah adil. Adil ni dia bukan dalam erti kata dia seorang yang hanya sekadar menceritakan perkara yang benar. Tetapi kalau kita tengok kriteria adil, mereka meletakkan, kadang-kadang Al-Imam Bukhari meletakkan sangat tinggi. Sekalipun dia tidak mempunyai, maknanya dia tidak menipu pun, tetapi dia mempunyai kriteria yang boleh menjatuhkan kedudukan dia sebagai seorang yang alim, maka dia boleh terjejas. Saya bagi sebagai contoh dulu para perawi, kalau sekiranya mereka berjalan di pasar, sebahagian perawi ataupun anak murid akan merasakan guru itu tidak adil. Sekalipun dia sekadar jalan di pasar. Poin saya adalah, dulu saya mengajar subjek ni, jadi saya pun kata, apa masalahnya kalau kita nak berjalan kat pasar, apa masalah dia? Ya. Dia seumpama seorang mufti yang tiba-tiba kita melihat dia merayau di supermarket. Katakan macam tu. Jadi, macam tak kena. Kedudukan seorang mufti bukan seorang yang merayau-rayau begitu. Jadi, poin dekat sini, perawi itu bukan dia sekadar cakap benar, tetapi dia mempunyai kriteria yang tinggi yang akhirnya menyebabkan kita menerima dia ni mustahil dia menipu. Apatah maknanya kalau dah perlakuan dia tu sendiri menunjukkan dia adalah seorang yang sangat baik, maka jauh sekali untuk dia bercakap bohong mengenai hadis Nabi. Maknanya bayangkanlah, maknanya itu kriteria adil memang sangat tinggi, bukan sekadar dia bercakap bohong. Apabila ada dakwaan yang mengatakan perawi itu bercakap bohong, maka sebenarnya dia sudah tentu tak menepati syarat adil. Kalau dia tidak menepati syarat adil, bagaimana kita boleh menerima riwayat tersebut sahih? Jadi sudah tentu maknanya dia ada isu dari aspek penerimaan periwayatan tersebut. Itu yang keduanya, iaitu syaratnya adalah perawi mesti adil, maknanya atas kriteria yang sangat ketat. Yang ketiga, perawi itu adalah dhabit. Dhabtur ruwah ataupun perawi itu sangat dhabit, maknanya ingatan dia perlu sangat kuat. Yang ni yang kita perhatikan bagaimana sebenarnya sekiranya perawi itu tersalah ataupun perawi itu telah terlupa, maka kedudukan dia dalam periwayatan hadis akan sedikit terjejas. Ada beberapa perawi bila mana mereka sudah usia lanjut katakan, maknanya kan kita maknanya usia 40-an, 50-an masih lagi kuat ingatan katakan. Tapi ada lagi perawi yang mengajar usianya 60-an, 70-an barangkali, maka ingatan dia sudah sedikit maknanya terjejas, maka dia menjatuhkan status hadis. Menjatuhkan status hadis daripada sahih itu boleh turun hasan, bahkan mungkin juga boleh turun dhaif. Jadi sekiranya dia terjejas ingatan dia, akhlaknya tidak baik, dia tidak menjadikan hadis itu sahih. Makna hadis ni sahih dalam kedudukan yang memang sangat tinggi sehingga kita yakin dia tidak datang dengan zan ataupun dia tidak datang dengan ragu-ragu. Yang ni yang kita kena faham. Ini tuan-puan kena faham, bila mana kita kata hadis itu sahih, dia meletakkan kriteria yang sangat tinggi, bersambung sanad, perawi adil, kemudian ingatan dia kuat, kemudian tidak ada keraguan, biduni syuzuz wala illah, maknanya tidak ada syaz, tidak ada keraguan terhadap hadis tu, tidak ada kecacatan terhadap hadis tu. Maknanya 5 syarat ni telah diletakkan piawaian yang tinggi oleh para ulama, menunjukkan bahawa apa yang datang adalah dengan penuh keyakinan. Sebagai contoh, kalau kita katakan Rasulullah meninggal pada tahun 13 lah, maknanya pada tahun yang usia dia 63 tahun, maknanya pada tahun ke-10 Hijrah begitu. Maknanya rekod yang pertama ataupun rekod yang kemudian selepas daripada itu mungkin berlaku beberapa puluh tahun. Daripada Rasulullah meninggal tahun ke-10 sampai ke tahun 50 ada 40 tahun. Logik tak, maknanya dalam usia 40 tahun ni peristiwa tu boleh disampaikan kepada tabi'in, maknanya sahabat kat tengah-tengah tabi'in.
logik sahaja kerana sahabat ni dia memang nampak Rasulullah buat. Bila dia nampak Rasulullah buat, dia ceritakan kepada anak dia tabi'in. Anak diceritakan kepada dia, maknanya ini semua menepati syarat ni sehinggalah pada kurun yang kedua, maknanya selepas 100 tahun benda tu ataupun hadis tu dibukukan. Jadi setelah dia dibukukan, kita dah confirm sebab ada hard evidence dah. Dah direkodkan dengan syarat-syarat yang ketat tu tadi menunjukkan ianya adalah satu perkara yang boleh diterima. Saya bagi contoh macam peristiwa 13 Mei. Katakan peristiwa 13 Mei tahun 60 lebih katakan macam tu. Ayah saya menyaksikan kes tersebut. Dia duduk di Kampung Baru dan dia menyaksikan beberapa orang Melayu bergaduh, bakar rumah dan sebagainya. Jadi dia cerita kepada saya. Kalau tahun tu 60-an, sekarang ni katakan nanti tak lama lagi ni dah 20-an, maknanya dah 50 tahun lebih kurang, usia cerita tu dah 50 tahun. Ayah saya cerita pada saya ceritakan pada anak saya, dia dah melalui 3 generasi. Jadi logik dia cerita tu sampai kepada cucu dia. Sama juga dengan Rasulullah tadi, dia meninggal pada tahun yang ke-10, kemudian yang sahabat yang mendengar ni cerita kepada orang ni sampai ni pada usia setelah 50 tahun cerita tu masih lagi valid. Kita boleh tahu maknanya tak jauh sangat sehinggalah dia dibukukan dan dia di mana dipatrikan dalam kitab menunjukkan maknanya maklumat yang diterima adalah maklumat yang diyakini. Bukan atas dasar sangkaan, melainkan sekiranya cerita tu tak menepati syarat. Maknanya perawi tadi ataupun sanad dia terputus ke ataupun perawi tu lupa. Kita tengok dia kejap dia riwayatkan begini, kejap dia riwayatkan begini. Kena ada comparison. Maknanya ada comparative study antara riwayat ni dengan riwayat ni menunjukkan oh mungkin dia terlepas satu lafaz katakan begitu. Itu dah menunjukkan sedikit kualiti ataupun perbincangan ataupun maklumat yang disampaikan tu agak sedikit menurun. Doktor Sanusi, boleh saya katakan dakwaan yang mengatakan perawi hadis ini adalah dusta, satu dakwaan yang batil? Okey, ini satu soalan yang bagus. Kita tahu maknanya perawi ni orang maknanya manusia juga. Nampak 5 syarat tu bukan satu syarat yang mudah. Betul. Maknanya kalau sekiranya maknanya sekarang ni point kita kena faham perawi itu adalah seorang manusia juga, mungkin juga dia akan bercakap benda yang ataupun mungkin dia tersalah cakap, kurang ingatan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita nak kata perawi ni bercakap perkara yang macam ni sekarang maknanya kalau dia tersalah cakap tu ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian. Tetapi sekiranya macam kita letakkan tadi, sekiranya dia menepati 5 syarat tu, mustahil untuk kita kata hadis tu adalah satu yang dibina atas sangkaan. Maknanya kita adalah sukar untuk kita katakan perawi ni, dia akan ada juga perawi yang menipu, akan ada juga perawi yang terlupa, akan ada juga perawi yang kurang ingatan dan sebagainya. Tetapi selagi mana hadis tu sampai kepada kita dengan 5 syarat tadi, kita terima. Dan maknanya itulah kenyataan umumnya. Perawi ini ada juga kategori dia, ada 6 kategori, ada 7 kategori, tetapi kita kena tengok begitu. Ya, Dr. Ishak, Prof. Ishak, Muslim rata-rata mengetahui bahawa hadis dibahagikan kepada 2, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kedudukan hadis mutawatir adalah sama seperti Al-Quran, iaitu perlu diterima secara yakin. Jadi saya bertanya, bukankah ketidakyakinan dan keraguan yang diwujudkan terhadap hadis itu boleh memberi implikasi seseorang itu jatuh kufur atau sekadar fasik? Saya kembali balik pada ayat 59 tadi, surah An-Nisa tadi. Bila kita Allah menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul, dan kita cuma sekarang ini mempunyai satu sumber yang telah disepakati. Apalagi keraguan kepada sumber yang disepakati berkurun lamanya. Bukan sahaja kitab Sahih Bukhari dan Muslim, termasuk banyak lagi kitab lain, hanya dinamakan sebagai kutubus sittah, al-kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Okey. Jadi itu sebabnya saya nak recall, sebab saya nak jawab yang soalan yang paling kemuncak terakhir. Kita kena kembali pada sejarah pada tahun 1996 di Malaysia. Ingat tak lagi apa yang berlaku tentang buku hadis penilaian semula? Yang diterbitkan pada tahun 1986. Kemudian 10 tahun kemudiannya seluruh fatwa negeri telah menyatakan terkeluar pada agama murtad sekiranya berakidah sedemikian seperti terkandung dalam buku, menolak seterang-terangan. Dan saya kebetulan pada tahun 2007, Syafina, saya ada pengalaman bercakap sendiri dengan penulis buku itu ketika masih hidup. Hampir sebulan, 3 kali seminggu dia mencari masa untuk dia berdialog, supaya dia meminta saya memanggilnya di Akademi Islam untuk berdialog dengan saya. Jadi apa yang saya nak beritahu, ketika itu saya membacakan balik fatwa 1996, sehingga buku ini kami buat. Buku yang kami buat pada tahun 2007 itu berarti Autoriti Hadis menangani gerakan anti hadis. Memang saya katakan, Pak Kasim, kami membuat buku
untuk kami menolak, sebab kami menyatakan bahawa siapa yang masih berpegang bahawa Al-Quran, hadis itu perlu dinilai semula, ternyata tidak tepat dengan Al-Quran yang Pak Kasim yakini mesti sesatunya sumber, bukan hadis. Sedangkan saya kata bagaimana Pak Kasim nak beriman dengan ayat 59 tadi. Jadi kembali balik pada cerita hadis ahad ni kan. Hadis ahad ini kita tidak nafikan, inilah di antara salah satu yang disebut oleh Imam Syafi'i yang saya beritahu tadi pada abad ketiga dia berhadapan dengan golongan anti hadis. Ada pada dia menulis sebuah kitab Jima'ul Ilm. Dan dia menyatakan ada 3 ciri orang menolak hadis ini pada zaman dia. Pertama, tolak semua hadis. Menolak total hadis. Yang kedua, menerima hadis yang hanya bertepatan dengan Al-Quran. Yang ketiga ni kononnya menerima hadis tetapi tidak memakai hadis ahad. Ini menjawab soalan Syafinas tadi. Okey. Sebab itu kita kena kembali balik kepada ilmu. Sebab tu saya sebutkan tadi bagaimana terlalu banyak buku yang ditulis dan majoriti 4 mazhab, termasuk saya sebutkan mazhab madrasah mutakallimun yang mewakili Syafi'i, kemudian Maliki dan Hambali, termasuk madrasah Hanafiyah, sepakat menyatakan bahawa hadis ahad ini memang yang sahih kita wajib terima dan sebaliknya kita jadikan pada kategori yang tertolak. Tetapi kita wajib beriman ketika hadis innamal amalu binniyat itu hadis ahad dan perawinya seorang, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Khattab. Apakah kita nak tolak hadis ahad? Hadis ini kita akan baca betul tak dalam semua buku. Jadi memberikan satu gambaran yang umum bahawa hadis ini perawinya tak percaya betulkah ini berbahaya dan terkeluar daripada mainstream ilmu ini. Dan saya bimbang akan muncul balik golongan yang saya katakan anti hadis. Dan ini ruang mereka untuk melawan. Dan saya pernah menyaksikan di Universiti Melaya tertubuhnya jemaah, dilancarkan jemaah Al-Quran Malaysia pada tahun 1995. Dalam buku ni kami ceritakan sebab dia sejarah. Jemaah Al-Quran Malaysia? Ya. Maksudnya golongan Al-Quraniyun? Dia yang hanya memakai Quran. Ini Pak Kasim lah sebenarnya dia punya ni. Ini sejarah ni kita nak sebut supaya saya harap golongan yang dilihat sebagai agamawan, golongan yang dilihat daripada mengaji sana sini, mesti bertanggungjawab dengan sejarah ini, dengan ilmu ini, jujur. Dan dia tidak boleh menggunakan lintasan fikiran dan dia kena kembali kepada rujukan. Sebab di depannya ada ribuan followers. Betul. Dan ini akan merosakkan sistem pengajian dan akan menggugat kita punya, dan orang yang atas pagar ni, minta maaf saya kata, yang memang nak cari sembahyang 2 kali sehari ke berapa, ini peluang terbaik. Mudah. Apakah kita perlu membiarkan majoriti umat Islam ini membiarkan Malaysia? Kita tidak boleh mengulangkan balik ruang ini. Dan malangnya cabarannya itu lahir daripada golongan agamawan dilihat sebagai agamawan. Ini bahaya dan perlu kita, dan ilmu hadis perlu dipermudahkan, dipertuntukkan apa itu hadis ahad. InsyaAllah nanti kita akan bincang. Prof, saya hanya mohon Prof menjawab ya atau tidak untuk supaya penonton kita faham. Saya nak recap sikit. Prof cakap maksudnya di sini kedudukan hadis ahad yang bersifat kemungkinan besar dan berat pada kepercayaan ia daripada Nabi SAW dengan erti kata kemungkinan besar atau sangkaan yang berat tidak boleh membuatkan sesetengah pihak memahami bahawa nilai azan itu prasangka atau sangkaan semata-mata. Ini bahaya. Baik. Dengar itu penonton. Jadi saya harap di situ sudah jelas sebab bukan apa Prof, ada yang menggunakan hujahnya begitu, mengatakan bahawa hadis ahad itu boleh didefinisikan begitu dan dipercayai dan boleh ditolak sebegitu. Baik, analisis berat seketika kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Saya nak bercakap lagi berkenaan dengan hadis ahad ini kerana ada banyak hujah juga daripada pihak-pihak tertentu yang menggunakan hadis ahad ini. Mungkin kepada Dr. Sanusi berkenaan dengan untuk hadis ahad ini, meskipun orang yang mengingkarinya tidak kufur, namun ia dianggap fasik dan berdosa kerana menolak hadis Nabi SAW yang... Ya, yang ni sebenarnya kalau kita tengok
Yang ni kita kena tengok betul-betul. Ada dalam kalangan mereka yang mengatakan mereka menolak hadis, terutamanya hadis ahad, dan mereka hanya berpegang hujah dengan Al-Quran semata-mata. Tetapi kalau kita kembali balik kepada Al-Quran, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Taala kata ati'allaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Maknanya taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Bila Al-Quran memerintahkan kita taat pada Rasul, jadi ia tak lain tak bukan adalah melalui hadis juga. Jadi apabila perlu melalui hadis, maka dia kena tengok dekat sini bahawa ada hadis-hadis yang kita mesti terima, termasuklah hadis ahad ni tadi. Kalau selagi mana dia menepati syarat sahih yang kita bincangkan tu tadi, maka dia kena berpegang. Andai sekiranya mereka menolak, okey, kalau dia tolak ni ada dua kategori. Satu, kalau kategori yang memang dia tolak secara total, maknanya dia kufur ataupun dia menafikan, maka yang ni yang Al-Imam Suyuti kata mereka boleh terkeluar daripada agama Islam. Yang macam tu juga yang macam disebutkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri. Banyak negeri, maknanya negeri Selangor 1996, 1995 tadi yang disebutkan, menunjukkan mereka yang berpegang kepada pendirian sedemikian, hanya berpegang pada Quran dan menafikan hadis, maka dia boleh terkeluar daripada agama Islam. Manakala kategori yang kedua adalah dia tak kufur ataupun dia tak menafikan hadis, cuma dia ragu-ragu. Ragu-ragu ni yang kita kena cek. Ragu-ragu ni yang diorang guna kalimah zon, perkataan zon. Saya cuba untuk ataupun saya suka untuk ulang balik perkataan zon. Perkataan zon ni tuan-puan dalam Al-Quran tidak semestinya membawa maksud prasangka. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah, Allah Taala kata allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau kita tengok terjemahan kat sini, iaitu orang-orang yang meyakini. Jadi perkataan zon dalam Al-Quran membawa maksud juga meyakini. Kalau kita tengok dalam surah yang lain yang menceritakan tentang bagaimana Allah Taala menyerahkan hisab, iaitu penilaian mereka ke hari akhirat, ada yang terima tangan kanan, ada yang terima tangan kiri. Yang terima tangan kanan ini dia kata ha umqra'u kitabiah, inilah aku punya kitab penilaian tadi, inni zanantu. Perkataan yang digunakan kat sini zon, tetapi maksudnya yakin. Jadi dekat sini menunjukkan zon ni tidak semestinya maksudnya adalah prasangka. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, maknanya ada kategorinya. Yang yakin paling tinggi. Zon yang kedua iaitu dalam 70 ke 80% keyakinan. Tengah-tengah kita namakan syak. Bawah daripada syak kita namakan waham. Ragu-ragu, bawah tu barulah jahil. Jadi kat sini zon pun even sekalipun, kalau kita kategorikan ahad tu sebagai zon lah, katakanlah kalau kita nak terima sedemikian, maka dia masih lagi kategori yang rajih, yang beritanya adalah benar. Kalau dia menepati syarat yang sahih tu tadi. Jadi kat sini kita boleh simpulkan balik, mereka yang ragu-ragu kita tengok apa keraguan dia. Ragu kalau tolak hadis betul, dia boleh terkeluar daripada Islam. Kalau ragu sekadar pada beberapa betul ke macam ni, ada keraguan sedikit, maka itu adalah kategori yang kita kena, yang dikatakan tadi boleh membawa kepada dosa kerana keraguan, tapi kena nilai dulu. Maknanya itu yang kalau boleh kita ataupun pihak berkuasa, pihak berautoriti mungkin boleh panggil ataupun kita nilai dialog apakah sebenarnya yang dia orang maksudkan, ataupun kumpulan tertentu ni maksudkan, kerana dia kata oh hadis ni atas keyakinan masing-masing lah. Yang ni yang kita rasa kita kena nilai semula perkara demikian. Ya, baik, di talian Skype kita ada Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman, Ketua Penolong Pengarah Darul Quran JAKIM. Assalamualaikum Dr. Hafizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Safinah. Baik. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Doktor, saya mahu terus ajukan soalan kepada doktor. Sejauh mana doktor melihat golongan agamawan negara ini benar-benar mengamalkan disiplin ilmu yang mana hanya menyampaikan ilmu mengikut bidang kepakaran mereka dan tidak memandai-mandai dalam ilmu yang mereka tidak punya pemahaman jelas, dari sudut pandang Dr. Hafizi? Okey, terima kasih kepada Haji Safinah dan juga sahabat-sahabat panel di studio dan juga yang di Dr. Kamilinda di talian ya. Okey. Untuk soalan yang berkaitan dengan golongan agamawan negara yang benar-benar mengamalkan ilmu, disiplin ilmu lah. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, satu penilaian yang mungkin untuk kita dapatkan kesahihan ya, kesahihan ini adalah satu perkara yang sukarlah. Cuma apa yang boleh kita lihat pada hari ini daripada pemerhatian kita, sebab kalau kita tengok beberapa pihak ada jugalah membuat penilaian yang berkaitan dengan soalan yang diajukan itu tadi. Sebab kalau kita lihat ya, satu perkara yang berkaitan dengan bidang agama, iaitu satu amanah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebelum saya menjawab kepada soalan tadi,
Ya. Jadi ilmu yang kalau kita lihat yang berkaitan dengan agama sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini cukup banyak ya. Kalau hari ini kalau kita lihat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, ada ilmu yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan akidah dan macam-macam ilmu kalau kita lihat. Jadi di sinilah kalau kita lihat juga pada dalam sejarah ya. Dalam sejarah tamadun kemajuan Islam kalau kita lihat apa yang berlaku kepada umat Islam ya. Kalau kita lihat sebelum ini satu kemajuan yang kita nampak daripada tamadun ya, zaman kegemilangan ilmu pada sebelum ini kalau kita lihat pada zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Dan inilah kenapa kenapa mereka boleh membawa satu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga boleh memartabatkan Islam dengan sebaik-baiknya di atas muka bumi ini. Jadi di antara perkara yang boleh kita lihat iaitu dengan disebabkan amanah ataupun tanggungjawab yang mereka bawa itu dengan sebaik-baiknya. Okey, kalau kita lihat pada zaman dulu kan di mana ulama-ulama ataupun salafus salih daripada sahabat dan tabi'in semua ini mereka membawa ataupun menyampaikan satu-satu ilmu itu apa yang berkaitan dengan kepakaran masing-masing. Itu. Jadi itu di situlah kita lihat kenapa ilmu yang dibawa yang sehingga boleh kita dapat pada hari ini adalah berpunca daripada ilmuwan kita pada ketika itu, ulama pada ketika itu mereka ada disiplin ilmu. Itu di antaranya ya. Jadi itu penting kita penting bagi kita pada hari ini untuk kita membawa atau menyampaikan ilmu itu mengikut bidang kepakaran masing-masing. Ya. Sebab itu kalau kita tengok juga daripada kalau saya lihat dalam beberapa kitab yang berkaitan dengan tanda-tanda tanda-tanda kiamat akhir zaman. Itu di antara tanda-tanda kiamat yang berlaku pada akhir zaman kan, di antara setengah ulama tu dia letak apa di antara tanda-tanda yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil lah antaranya tanda-tanda yang berkaitan dengan ilmu. Yang mana ilmu ini adalah merupakan satu fitnah jugalah. Itu sebab kita tahu bahawa ya ilmu adalah satu perkara yang besar, amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi daripada amanah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang ditugaskan kepada kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada bidang masing-masing lah. Jadi kalau saya lihat pada hari ini ya sebab ini satu perkara yang perlu kita buat penilaian yang tepat lah. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini ya adalah kalau kita tengok kan daripada pengajaran-pengajaran yang dilakukan di masjid ataupun dalam ceramah-ceramah umum, mungkinlah di situ kalau kita lihat pada hari ini mungkin seseorang itu dalam bidang syariah tetapi dia mengajar dalam bidang lain, itu pun banyak juga tu kalau kita tengok pada hari ini kan. Contohnya sebab itu kalau kita lihat Jabatan Agama kan, Jabatan Agama mengeluarkan tauliah kepada penceramah ke ustaz ke dia ada kategori dia kan, sama ada kategori Al-Quran, fardu ain, ceramah umum dan sebagainya. Tapi daripada sudut praktikalnya kita lihat dia macam tak berlaku benda tu. Sebab itu kalau kita tengok senarai kan, ayat tu semua orang boleh nampak lah ya. Semua orang boleh nampak kalau dia tengok senarai penceramah di masjid contohnya kan. Bila kita tengok lepas tu kita fikir rasanya ustaz ni di bidang lain tapi dia mengajar bidang lain. Itu di antara contoh-contoh yang jelas lah yang kita nampak. Mengapa perkara itu berlaku? Adakah kelemahan daripada sudut penguatkuasaan kita sendiri dalam memantau dan memastikan penceramah kita betul-betul mengikuti tauliah yang diberikan? Kalau kita lihat daripada sudut pelaksanaan undang-undang lah yang kita katakan undang-undang sebab ia berkaitan dengan undang-undang untuk sebab dia melibatkan tauliah. Cuma yang ini negeri lah yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan tauliah dan sebagainya.
Mungkin ada, bukan kita kata kekurangan, mungkin ada sebab pemantauan pun memang dibuat kan, iaitu kita tak nafikanlah mungkin ada sebahagian mengambil peluang ataupun terlepas pandang lah kita katakan. Jadi mungkin perkara ini berlaku. Sebab kalau kita tengok daripada pemantauan ataupun pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan tauliah, banyak kes-kes yang kita lihat di paparan akhbar dan media dan sebagainya kan, sudah diambil tindakan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa pemantauan itu ada. Cuma mungkin ada, seperti biasalah, mungkin daripada banyak kan, daripada ramai-ramai yang ada ni, mungkinlah di situ mungkin ada kelompongan yang Ya, namun kelompongan itu ataupun terma terlepas pandang itu saya kira amat bahaya dan perlu diperbaiki dan diberi penambahbaikan, kerana terlepas pandang satu perkara di zaman media sosial ini, segalanya boleh menggoncang keimanan, lagi melibatkan pendakwah yang mempunyai ratusan ribu pengikutnya. Jadi analisis berehat seketika, kita ingin menyambung perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah, kembali menanalisis. Saya majukan soalan kepada Prof. Ishak berkenaan peranan Jabatan Agama dan pihak berkaitan sentiasa memantau dan memastikan penceramah memiliki tauliah mengikut bidang kepakaran mereka. Sejauh mana Prof melihat perkara ini diselaraskan, diambil berat? Maksudnya jika sesuatu perkara seperti sekaranglah berlaku, adakah tindakan tegas kepada penceramah yang menimbulkan keresahan, kekeliruan dalam beragama ini disantuni dengan cepat sekali, ataupun kita masih lagi mengambil pendekatan tunggu dan lihat, biar dulu? Tapi masyarakat, netizen di media sosial telah berpolemik. Betul. Cukup baik soalan ini. Saya ada 3 jawapan. Okey, pertama sekali, amanah kepada orang yang betul-betul ada tauliah. Ya. Ini cukup penting, macam kami kan, yang melalui proses mendapatkan tauliah ni bukan senang, Syafinas. Walaupun ada PhD ke profesor ke, kena menghormati proses SOP negeri tersebut. Di Selangor saya kena buat ujian bertulis dulu di daerah, kalau lulus baru panggil temuduga. Itu makan masa juga. Di temuduga dan sebagainya, saya tengok ada juga yang kali kedua di temuduga. Jadi pada saya mahalnya dapat tauliah ni. Dan dia ditanya bidang apa, dan saya ditanya kitab apa diguna. Jadi saya sebagai seorang yang dari tauliah, saya kena beramanah dengan license, sebab ini merupakan saya bercakap di tempat yang ada undang-undang. Ya. Saya kena amanah dan jujur walaupun saya di atas nama demokrasi, langit terbuka, media sosial, tapi saya membawa mesej di mana saya berceramah. Saya kena menghormati negeri ini ada ketua agama, negeri ini ada muftinya, negeri ini ada peraturannya. Kita kena amanah kat situ dulu. Jadi ini pertama. Jadi pada saya, setiap orang yang diberi tauliah, saya tak arif semua negeri. Saya tahu, saya setakat ni walaupun saya orang Negeri Sembilan, saya baru mohon 2 negeri, alhamdulillah dapat Selangor dan wilayah kan. Jadi kalau mana-mana ustaz yang macam ni, dia kena amanah dan dia kena tahu bahawa saya sepanjang masa saya punya tauliah hanya ada bersama lesen dan IC saya. Sebab kita orang agama kan. Ini cukup penting. Yang kedua, pada pihak penganjur atau pihak yang mengendalikan, termasuklah juga admin ke masjid ke surau ke, di samping dia mohon di sijil vaksinasi ada tak? Kena tanya juga mana tauliah masih expired, ada expired ke belum? Ini soalan yang memang kena begitu, sebab kita buat kereta pun kena standby kan. Lesen. Alhamdulillah sekarang ni rotek tak perlu bayar. Terima kasih kerajaan lah. Tak apalah, kembali balik pada cerita ni. Jadi tak apa, santai saja kan. Okey, jadi kembali balik kepada jika yang menganjur itu, termasuklah juga pengendali admin yang YouTube apa semua ke, dia kena bertanggungjawab juga. Betul. Dan dia mesti dipertanggungjawabkan sebab dia memberi ruang tadi pada orang yang kedua penganjur ni. Yang ketiga, ini jabatan netizennya kata Dr. Sanusi, iaitu orang ramai. Bila orang ramai nak percaya, nak follow seorang selebriti begini, bila bercakap pasal agama, boleh tak tanya, Ustaz mengaji kat mana? Saya orang Kedah kan. Kitab pakai apa? Okey tak lagi tauliah ambil kat mana? Ini penting. Sebab kita bercakap kepada orang yang mengetahui.
Dan kita fasahul zik in kuntum la ta'lamun kan. Jadi kalau tak tahu kita penting. Tapi bagi orang ini penting. Jadi sebab apa? Sebab itulah ayat yang disebut oleh Allah kan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Inilah proses tabayun. Jadi pada saya, suka tak suka, walaupun atas nama demokrasi, kebebasan media, kita mesti, dan apabila ada aduan dan ada keraguan, jadi saya yakin pihak yang dikatakan penyiasat ke dan pihak penganjur itu bila datang polemik di kalangan netizen bawah tu, apa dah jadi ni? Jadi mestilah kata bersedia untuk menegur. Menegur ni cukup penting. Ya. Dan kemudian pihak yang ada otoriti segera untuk memanggil dan mendapat penjelasan. Ya. Ini penting. Dan kemudian sekiranya betul kita tersalah, apalah salahnya kita membetulkan balik keadaan. Ya, betul. Ini pada saya lah pandangan saya. Wallahu alam. Maksudnya di sini, Prof, selain daripada pihak agamawan itu sendiri bertanggungjawab dengan tauliah yang telah diperoleh, masyarakat, netizen, umat Islam juga punya tanggungjawab. Jangan terima bulat-bulat. Walaupun ia datang daripada agamawan itu sendiri. Jika nampak ia sedikit mengelirukan, ajukan. Tabayun. Dapatkan pandangan 2 atau 3 daripada pihak-pihak agamawan yang lain. Begitu. Itu maksud Prof. Ishak. Jadi saya bertanyakan kepada Dr. Sanusi. Perbincangan hari ini kita sudah memahami bahawa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad meliputi kata-kata, perbuatan dan ikrar baginda. Jelas kedua-dua Prof kita dan seorang lagi doktor di talian Skype yang mengatakan bahawa keimanan terhadap kerasulan ini menuntut ketaatan dan berpegang kepada apa yang dibawa baginda. Penolakan terhadap hadis ini bukan sahaja memberi implikasi penolakan terhadap Nabi Muhammad, malah penindakan terhadap Al-Quran itu sendiri. Ini sudah jelas, sudah dibentangkan oleh kedua-dua panel kita di studio. Walaupun tanpa penolakan jelas daripada golongan tertentu, kita lihat Prof, Doktor, tiada penolakan jelas yang dikatakan oleh golongan ini. Adakah suntikan ideologi, keraguan, sangkaan buruk terhadap perawi hadis ini permulaan kepada penyelewengan dan kehancuran agama Islam dan seisinya, Doktor? Baik, saya kira ini satu bacaan yang menarik juga, sebab kalau kita tengok buku yang dipersembahkan oleh Prof Ishak tadi mengenai tentang kenyataan ataupun penulisan Pak Kasim mengenai tentang hadis atau penilaian semula, sekiranya kita selak dan buka rujukan dia, salah satu rujukannya adalah Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni adalah pengkaji daripada barat yang kita consider dia sebagai orientalis, yang mana dia belajar di Azhar, dia belajar di Universiti Azhar. Tetapi penulisan dia adalah meragukan terhadap hadis. Jadi kita tengok dekat sini seakan-akan ada satu kesinambungan idea yang dibawa oleh orientalis ataupun orang barat yang menyerap masuk ke dalam pemikiran umat Islam yang akhirnya meragukan tentang hadis-hadis itu sendiri. Kalau Puan Finas perasan bagaimana ada dalam kalangan kita sendiri, saya nak sebut pun kadang-kadang takut tak sesuai, maknanya dia menafsirkan hadis ataupun Al-Quran memang jauh daripada apa yang kita faham ataupun kita ambil daripada kitab kita. Yang ni berlaku pada hari ini, dan bila kita siasat ataupun kita jalankan kajian, kita tengok ianya datang daripada belah luar juga yang menimbulkan keraguan. Kalau kita tengok orang yang menimbulkan keraguan ni, tokoh-tokohnya seperti Ignaz Gottschier tadi ataupun Joseph Schacht ataupun ada lagi Juinbol dan sebagainya, mereka datang meragukan sampai satu tahap menimbulkan persoalan, did Muhammad exist sebenarnya? Sampai ke satu tahap mereka merasakan betul ke sebenarnya Muhammad ni wujud? Kerana pada mereka tidak ada hard evidence ataupun tidak ada apa yang kita panggil archaeological evidence. Kalau dia kata, sebab kita tak pernah semak pun kubur Rasulullah ke apa, pada pandangan mereka begitu. Idea-idea yang meragukan tentang hadis ni akhirnya diresap sendiri oleh umat Islam. Yang ini barangkali kita bimbang menjadi bibit-bibit penolakan. Mula-mula memang kata hadis ni mungkin agak azan, ataupun mula-mula kata hadis ahad ni dia sampai dengan jalan yang meragukan dan sebagainya. Akhirnya kita bimbang dia akan membawa kepada satu ideologi yang menolak hadis yang akhirnya meruntuhkan ataupun merosakkan syariat Islam itu sendiri. Ini yang kita bimbang. Itulah utamanya, itulah objektif analisis pada malam ini. Kita pada petang ini kita tidak mahu sampai ke tahap itu. Betul. Jadi Dr. Hafizi, secara ringkas dari sudut pandang doktor sendiri, hadis adalah sumber perundangan Islam kedua selepas Al-Quran. Namun Dr. Hafizi, daripada sudut pandangan doktor, sejauh mana sistem pendidikan agama kita mengambil berat pemerkasaan ilmu hadis di kalangan anak-anak kita, guru-guru agama kita, pentadbir, pemerintah kita? Doktor? Soalan yang menarik. Apa yang boleh saya nyatakan di sini, kalau kita lihat daripada
subjek hadis lah dalam di sekolah-sekolah rendah ataupun sekolah menengah terdapat ada peningkatan lah. Kalau di wilayah persekutuan, kalau sebelum ni dalam mata pelajaran kurikulum sekolah rendah SRA kan, sekolah rendah agama, kurang ada macam subjek hadis yang khusus ataupun kurang ada hadis-hadis dalam buku kurikulum. Tapi sekarang ni memang dah ada. Itu adalah satu peningkatan lah. Dan kalau kita lihat juga macam di Universiti Malaya ataupun saya sebagai ahli yang membuat kajian, sebab kita sudah membuat satu kajian untuk mewujudkan satu kurikulum hafazan hadis. Itu modul hafazan hadis untuk kita serapkan di sekolah-sekolah, dan yang itu adalah cadangan daripada pihak kita lah. Memandangkan kita nampak bahawa hadis banyak membantu kepada sistem ataupun untuk melengkapkan. Memang dah ada sebelum ni, tapi dan itulah apa yang saya nampak, memang ada perkembangan yang baik di situ. Sebab itu daripada apa yang kita lihat pada hari ini lah, memang daripada yang tak ada kepada ada daripada dalam buku-buku subjek, dan beberapa penambahbaikan lah. Kalau kita tengok daripada buku-buku yang saya lihat kan, kita membuat tapisan balik daripada buku-buku sekolah menengah, itu, dan itu memang berlaku, dan itu saya boleh nyatakan bahawa memang ada perkembangan yang baik. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini. Alhamdulillah, kembali menanti yang telah pun sampai di penghujung perbincangan, dan mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Hafizi di talian Skype. Mungkin Doktor 2 minit untuk Dr. Hafizi simpulkan perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada Javina. Apa yang boleh saya simpulkan di sini dalam masa 2 minit. Ilmu adalah satu perkara yang penting. Lebih-lebih lagi kita berada di satu zaman yang penuh dengan fitnah, kan, macam-macam yang boleh menjejaskan keharmonian kita bersamalah, terutamanya. Jadi maknanya setiap kita perlulah kita berpegang dengan apa yang kita amanah yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa sahaja yang kita buat pada hari ini, sekiranya kita tidak beramanah, maknanya dalam ilmu sekalipun kita juga tidak beramanah. Sekiranya kita tahu, mana kita cakap kita tahu, dan kalau kita tak tahu kita teruskan kita cakap, mana kita tak tahu, itu senang. Betul. Dan itulah apa yang diamalkan oleh ulama-ulama dulu. Kan, jadi dengan adanya sikap yang sebegini, maka tidak adalah isu-isu ataupun perkara-perkara yang berbangkit, terutamanya yang berkaitan dengan agama. Sebab kita tahu bahawa hari ini alhamdulillah masyarakat kita sudah pun nampak celik dengan agama. Jadi kita nakkan satu perkara yang baiklah yang berlaku dalam masyarakat kita, maknanya berpandukan dengan agama yang satu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman, Ketua Penolong Pengarah Darul Quran JAKIM. Silakan kepada Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Baik, saya di penghujung perbincangan ni saya bahagikan kepada 3 poin yang saya nak para penonton faham. Yang pertama, terutamanya para asatizah ataupun ustaz, apabila mereka menyampaikan sesuatu, maka mereka hendaklah menyampaikan dengan penuh amanah. Yang pertama, kerana kita bimbang ada perkara yang mungkin tidak sesuai untuk dibincangkan dengan masyarakat, ia akan difahami oleh orang tertentu dengan kaedah yang salah yang akhirnya merosakkan syariat Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi netizen ataupun jabatan netizen yang ada di media sosial, hati-hati dalam menerima maklumat. Kalau kita tengok para sahabat, mereka sangat menyiasat ataupun meneliti apa yang sampai kepada mereka. Saidina Umar datang kepada dia Abu Musa Al-Asy'ari, dia boleh tanya balik kepada Abu Musa Al-Asy'ari, betul ke Rasulullah cakap begini? Sampai Abu Musa tu, orang yang rapat dengan Rasulullah pun rasa stres dengar apabila ditegur oleh Saidina Umar. Saidina Uthman diambil wuduk depan sahabat dan ditanya pada depan sahabat, betul tak begini yang Rasulullah buat? Dia siasat dahulu ataupun dia sahkan maklumat tersebut. Saidina Ali kata kepada para sahabat, istahlaftuhu, aku akan minta dia bersumpah kalau dia sampaikan daripada Rasulullah. Jadi orang awam kena perhatikan bagaimana para sahabat sendiri menapis sumber mereka. Yang dekat dengan Rasulullah pun siasat, apatah lagi kita yang dapat daripada media sosial macam-macam. Dan yang ketiganya,
maknanya para asatizah dan seluruh umat manusia, maknanya kita saling nasihat menasihati. Mungkin saya tersalah, nanti tuan-puan boleh tegur saya. Apabila orang tegur kita, maka mungkin juga kita mungkin ambil tempoh tu sebagai tempoh muhasabah, sama-sama kita perbaiki agar Al-Quran dan Sunnah ini tidak ditimbulkan keraguan kepada sumber utama umat Islam ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Prof. Ishak, silakan. Terima kasih Puan. Saya ada dua kesimpulan. Ya. Pertama, pada kesempatan ini saya nak menyatakan bahawa dengan kesyukuran bahawa sebenarnya Malaysia kita ini sudah mempunyai prasarana bagi menjaga pemeliharaan autentik dan juga otoriti hadis khususnya. Ya. Di mana apabila kerajaan pada tahun 2016 menubuhkan Lajnah Tahqiq Hadis di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya inilah satu permulaan yang cukup baik supaya hadis itu ada peruntukan undang-undangnya. Ya. Kerana seperti mana Al-Quran ada Lajnah Tasihih Al-Quran. Dengan terdapatnya akta percetakan teks Al-Quran 1986. Di situlah lembaga ini yang kita jumpa Al-Quran ni ada cop situ kan. Di situlah menjaga teks Al-Quran. Hadis memerlukan juga sedemikian. Kerana tujuan ditubuhkan Lajnah Tahqiq Hadis ni untuk menjaga dan untuk memastikan kesahihan hadis, menjaga autoriti hadis yang sahih dan untuk mencegah untuk membendung penyebaran hadis maudhu' yang boleh mengganggu ketenteraman, keselamatan terutamanya negara dan amalan masyarakat Islam. Dan ini tugas besar dan kita baru bermula. Dan kita mengadakan sesi penerangan, mengadakan garis panduan dan kita memerlukan sokongan sampai perlunya ada satu peruntukan hadis yang jelas dalam undang-undang. Okey. Dan kemudiannya saya amat mencadangkan apabila kita sudah mempunyai projek yang dibuat oleh Menteri Agama sebelum ini dengan menerbitkan hadis Sahih Bukhari sebagai contoh, satu jilidnya saya pun terlibat menyemak, Dr. Sanusi pun begitu juga. Jadi kita perlu lengkapkan projek supaya ada rujukan yang lengkap umat Islam untuk mengelakkan kesangsian. Bagi ada satu tatapan yang jelas. Betul. Dan inilah yang dibuat oleh Umar Abdul Aziz pada 99 Hijrah dulu. Apabila beliau menyatakan perlu ditulis, dibukukan ini. Dan ulama seperti Ibn Syihab Az-Zuhri Dr. mengambil Qadhi Madinah ketika itu, mengambil urusan dan akhirnya pada abad berikutnya kita temui lahirlah Muwatta' Imam Malik, lahirlah kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal, lahirlah Sahihain Bukhari dan Muslim. Dan Malaysia setelah 64 tahun, saya amat berdoa sebelum kematian saya nak tengok Kutubus Sittah ini ada terjemah yang lengkap. Jadi poin yang kedua ini saya menyuruh kepada penerbit di Malaysia ini berusahalah, berjihadlah juga di samping Al-Quran, berjihadlah juga untuk menerbitkan buku-buku hadis yang berotoriti, yang otentik dan mengikut dan boleh memahamkan umat Islam supaya dapat meyakini hadis ini sebagai sumber utama selepas Al-Quran dan juga mengembangkan pada ilmu-ilmu lain berasaskan semua hadis yang otentik. Ya, insya-Allah itulah Wallahu harapan. alam. Itulah harapan kita semua kepada Prof. Terima kasih kepada ketiga panel kita pada petang ini. 1 jam pencerahan sudah diberi, maka sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam terdiri daripada Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah Sunnah dan Sunnah adalah Islam. Ini bermaksud Sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dipisahkan daripada agama Islam. Ia bukanlah Al-Quran semata-mata. Buat umat Islam, ketahuilah golongan yang mengambil Al-Quran sebagai rujukan semata-mata atau dikenali Al-Quraniun ini atau golongan anti hadis telah wujud sejak zaman berzaman. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita perlu mengambil tahu akan syubhah-syubhah ini supaya tidak terjebak dalam golongan ini. Buat pendakwah, syaitan akan sentiasa berusaha untuk menggoda golongan agamawan supaya mereka merasa berpuas hati dengan ilmu yang ada. Sehingga merasakan ilmu yang ada sudah mencukupi sedangkan ilmu Allah itu sangatlah luas. Kita bimbang ilmu yang kurang akan menatijahkan pengeluaran hukum mengikut hawa nafsu dan menzahirkan kejahilan diri tanpa mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian analisis saya Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.